Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kita mulakan majlis ilmu kita dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita menyatakan syukur kepada Allah SWT dengan lafaz mulia alhamdulillah atas segala anugerah, rahmat, inayah, taufik, hidayah, barakah yang melimpah ruah yang sangat kita memerlukannya sehingga saat ini Allah masih memilih kita untuk menjadi hamba yang beriman kepada Allah. Apapun keadaan kita, latar belakang kita, bagi Allah ialah iman. Iman, nilai Allah pada hamba-Nya ialah iman. Iman dan amal saleh, keikhlasan, ubudiyah lillahi ta'ala. Dan inilah yang kita diajak oleh Nabi supaya kita bersyukur dengan iman. Syukur kerana Allah. Ramai orang bersyukur dapat rezeki, alhamdulillah. Ramai orang tak bersyukur dapat iman. Berarti iman dia tak meningkat. La in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur dengan anugerah Allah, Allah tambah lagi. Kamu tak bersyukur, Allah tarik balik ataupun statik. Jadi kita bersyukur kerana Allah masih jaga iman kita, belai hidup kita dengan keimanan, dengan suasana ibadah kepada Allah, taat kepada Allah SWT. Dengan kesyukuran ini, mudah-mudahan seperti janji Allah, Allah akan tambah lagi iman kita. Allah akan tambah lagi syuur perasaan kita untuk beribadah kepada Allah. Allah tambah lagi syuur hati kita untuk berzikir kepada Allah. Hati kita untuk takarrub pada Allah. Yang paling payah di dunia ni lah mengurus hati. Duit senang masuk bank diam. Naik tambah. Beli kereta senang lah. Senang duit. Ngurus duit ni senang. Tak kerti ngurus, bagi orang lain ngurus tak. Masuk bank, masuk saham. Tapi hati ni tak boleh simpan kat bank, tak boleh jadikan saham. Bawa lah mana-mana kita. Inilah harta dunia akhirat kita, ialah hati kita. Tangan potong tak apa tuan. Ramai orang tangan potong, kaki potong. Dia masih boleh hidup. Ramai orang tak ada mata, buta, hidup. Hafiz. Ramai orang celak mata, baca tengok Quran tak henti nak baca. Buat apa? Sebab hati. So, yang paling penting hidup ni ialah hati. Hati al-qalbu. Hati inilah tempat cermin. Allah cermin hati manusia. Keikhlasan dia, keimanan dia, kesungguhan dia, tawakal dia, takwa dia, semua pada hati, insya-Allah. Jadi untuk membangunkan hati ini kita banyak sumber lah banyak sumber. Pertama, of course, la budda al-Quranul Karim. Quran ni lah sumber, segala-gala sumber. Sumber kehidupan dunia ni, 360 darjah dunia ni, Quran. Lagi pada Quran, robohlah manusia, hancurlah manusia. Datanglah puting beliung, datanglah tsunami, datanglah balak bencana. Sebab manusia tidak urus dunia ni dengan Al-Quran, urus dunia dengan nafsu.
So, nafsu itu pun tengok hati juga. Dia target ke hati. Bila hati dikuasai nafsu, maka nafsulah menjadi rojokan dia. Nafsu jadi keputusan dia. Sumber yang kedua adalah sirah Nabawi. Kita selalu sebut hadis Nabawi. Tapi jangan lupa yang penting juga dan sangat penting sirah Nabawi. Sirah Nabawi inilah mengajar kita bagaimana Nabi mengurus kehidupan dirinya, keluarganya, masyarakatnya, negaranya, penganutnya, musuhnya, ya. Jadi insya-Allah pagi ini kita menyambung sirah Nabawi kita di bawah subtajuk permulaan wahyu. Wahyu pertama yang Rasul terima. Bulan lepas kita dah bersama-sama Nabi di Gua Hira, beruzlah dalam pakej uzlah, dan wahyu pertama ni juga di Gua Hira, memenuhi pakej uzlah. Jadi beruzlah, berikhtilaf, berkhalwat adalah pembangunan hati manusia. Hati manusia mesti dilatih untuk bertakarub pada Allah di ketika suasana yang sunyi, ketika orang tidur nyenyak, ketika orang tak tidur. Tahajud pukul 5, manusia dah bangun dah, penuh jalan raya, dengan kenderaan, dengan manusia yang bekerja, yang bawa balik kerja, Tapi Allah nak tengok banyak mana hati manusia ni, hati kita ni berkhalwat kepada Allah SWT, berikhtilaf pada Allah SWT. Kita dah setuju itu, supaya berikhtilaf ni adalah agenda penting. Siapa pun kita, wa imma kita ibu bapa, wa imma kita ahli masyarakat, wa imma kita imam Bilal, wa imma kita guru pengetua, wa imma kita tokoh korporat, kita punya kantor-kantor yang lumayan, yang hebat, wa imma kita menteri, wa imma kita perdana menteri, wa imma kita agung, dia mesti beruzlah, tak ada kecuali. Dia mesti ada ikhtilaf, dia mesti ada berkhalwat pada Allah, duduk di hadapan Allah, meredah diri. Manusia yang paling hebat bila berikhtilaf, beruzlah, dia boleh menistikkan air mata. Itulah manusia hebat. Kalau kita dah umur 60 tak pernah boleh menangis pada Allah, hati kita masih keras batu. Walaupun kita beruzlah tiap malam, bertahajud tiap malam, tapi hati tak boleh menangis lagi. Hati kita masih keras. Itu kata wali-wali, Jadi hati yang lembut pada Allah ialah hati yang boleh menitiskan air mata, boleh menangis, mengenang dosa-dosa, mengenang kelemahan-kelemahan, mengenang kekhilafan, mengenang masyarakat yang porak-peranda, dia boleh menangis. Ini manusia hebat. So dalam pakej uzlah ni ada satu sub pakej, ialah menerima wahyu pertama, insya-Allah. Dalam kitab Sirah Nabawiyah oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, wahyu yang pertama diterima oleh Rasulullah, dimulai dengan suatu mimpi yang benar. Rupanya melalui mimpi dulu. Wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan suatu mimpi yang benar. Dalam mimpi itu beliau melihat cahaya terang laksana fajar menyingsing di pagi hari. Kemudian beliau digemparkan. Kemudian beliau diperintah oleh Allah untuk melakukan khalwat, yang beruzlah. Beliau melakukan khalwat di Gua Hira. Jadi Rasulullah sebelum pergi khalwat tu, Rasulullah ada mimpi, mimpi cahaya terang benderang.
Di Gua Hira inilah Rasulullah beribadah bermalam-malam selama beberapa malam, kemudian balik ke rumah menjenguk keluarganya, isterinya Khadijah, untuk mendapatkan bekalan sepanjang berkhalwat seterusnya. Demikianlah berlakunya ulang-alik Rasulullah dari Gua Hira ke rumahnya, dari rumah ke Gua Hira, untuk beruzlah. Sehingga beliau dikejutkan dengan datangnya suatu kebenaran di dalam Gua Hira. Datang malaikat Jibril alaihissalam, berkata, "Iqra ya Muhammad." "Ma ana biqari." Nabi pun jawab, "Ma ana biqari." "Saya tak boleh baca." "Iqra ya Muhammad." Nabi jawab, "Ma ana biqari." Kali ketiga, "Iqra ya Muhammad." "Iqra." "Ma ana biqari." Aku tak boleh baca. Setelah 3 kali diulang, Jibril minta Nabi baca, dan Nabi tak boleh baca. Maka Jibril mendekati Nabi. Dan memeluknya erat-erat, sehingga Nabi rasa lemas. Kemudian dilepaskan, dibaca, "Iqra ya Muhammad." "Ma ana biqari." Aku tak boleh baca. Dipeluk lagi, erat-erat, dan dilepaskan. Kemudian Jibril kata, "Iqra" sekali lagi, "Ya Muhammad." "Ma ana biqari." Aku tak boleh baca. Ya. Kemudian dipeluk dan dilepaskan. Sehingga merasa lemas, dakapan Jibril alaihissalam. Selanjutnya ia berkata, selepas itu Jibril pun berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Maka Nabi setelah itu merasa gemetar, menggigil, takut. Terus balik menemui isterinya Khadijah. So, iktibar yang kita boleh ambil dialog antara Jibril alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Jibril peluk? Itu soalan dia. Mengapa di sekolah murid tak boleh baca, cikgu kata? Mengapa Jibril, Nabi tak boleh baca, dipeluk? Mengapa mak suruh anak baca, anak tak boleh baca, dicubit? Mengapa bapa suruh anak baca, tak boleh baca, dirotas? Mengapa Jibril peluk? Iktibar besar untuk kita. Saya pernah menulis artikel pendek lah, tajuk Tarbiyah Jibril. Bagaimana Jibril mentarbiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ummi, yang tak boleh membaca, tak pernah bersekolah. Bukan Nabi bodoh, Nabi sangat cerdik. Itulah keajaiban, mukjizat Allah beri pada Nabi. Tak sekolah tapi cerdik. Kita sekolah tapi bingung. Mengaji universiti tak boleh terima hudud. Teruk betul. Keluar universiti, seminar universiti ni, seminar antarabangsa ni, tiap tahun seminar antarabangsa, bentang paper, tak faham hudud. Kan berat tu. Sebab hati dah tak suka, dah benci. Baik, mengapa Jibril perlu? Dan apa iktibar untuk kita? Iktibar untuk kita sebagai pendidik, sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai atuk, kita mesti dakap. Dakap menantu kita. Kita mengata menantu, lepas tu jauh ngumpat anak menantu tu, dikata.
Nak ulur tangan dulu pada menantu, jauh. Dia lah dulu menantu lah pada bapak. Sombong kita. Tengok Jibril, peluk. Tengok suami dengan isteri, cekak pinggang, order je. Tengok beng. Macam warung ni Pak. Order je. Macam hamba abdi isteri. Dosa besar pada isteri. Memperlakukan isteri macam hamba. Dia tolong tak apa. Tapi jangan kita, action kita macam bos. Tengok guru. Berapa ramai murid kena rotan, kena hamun. Berapa ramai cikgu peluk murid. Pengetua peluk murid, berapa ramai. Guru besar peluk murid, berapa ramai. Cikgu-cikgu peluk murid, ustaz murid, berapa ramai. Berapa ramai. Nak letak mana sirah ni? Ini pentingnya sirah. Bukan hadisnya saja. Sirah ni, perjalanan hadis tu sangat penting. Tuan-tuan, pengalaman saya dah setelah saya belajar sirah Nabawi ni, belajar sirah dan iktibar. Dah tua dah baru belajar. Ingat dah tua dah baru belajar. Bila kita, murid kita buat salah, kita peluk, kita rotan, kita peluk dia. Dia tidak akan meneraka. Dia tidak akan balas dendam. Kalau nak rotan jugalah. Kalau tak rotan, peluk dia. Peluk, doakan dia. Peluk dia, doakan. Ya Rabbana. Letak suara kita di telinga. Ya Rabbana, Ya Karim, jadikan murid aku ini murid yang baik, yang taat, yang beriman, yang rajin. Tapi kebanyakan guru kita buat apa? Pang seputih ni, pang dua putih. Berdesu kata, desu telinga. Usap zero. Doa zero. Batu tak jadi murabi macam Jibril. Kan Jibril itu guru kepada Nabi. Kan Jibril itu utusan Allah untuk menunjukkan Nabi kepada Nabi bagaimana nak mengurus manusia. Sebab Nabi lepas tu akan jumpa manusia yang jahil. Bukan saja bodoh, tak sekolah, macam Nabi tak sekolah, tapi jahil, kufur, syirik. Nabi akan jumpa manusia macam tu. Jadi Jibril tunjuk pada Nabi, dakat, ajak manusia beriman pada Allah. Tak boleh dakat. Sabar kan. Sebab tu Nabi bila pergi ke Taif, dilontar dengan batu, Jibril datang, ya Rasulullah, ya Habib Allah, gunung manakah bawa kat aku? Biar kompak orang Taif ni. Sabar ya Jibril. Dia tak beriman tapi anak cucunya beriman. Inilah hasil tarbiyah Jibril. Dakak. Bukanlah saja-saja Jibril tu dakak apa hal. Jentik Nabi dia boleh baca tak? Kenapa pilih dakak pula? Sebab dakak ni tuan-tuan, satu touching, satu sentuhan hati ke hati. Ya? Tuan tengok drama orang jahat kan? Drama orang jahat, antara orang jahat dengan orang jahat, dia pun berdakat juga kan? Tapi dakat tu hatinya geram. Lepas dia bertumbuk hati. Tengok orang berdakat dengan hati yang lembut, lepas tu dia harmonis. Dakapan tu sangat penting. Sebab tu suami isteri berdakat. Sebab dakat itu penting. Dan dakat itu bukan saja di tempat yang eksklusif, di tempat yang bukan eksklusif. Orang Jawa nak cakap Inggeris, apa eksklusif. Jadi isteri-isteri kena dibelai, kena dipujuk rayu, kena diberi penghargaan, kan? Kena diucap tanya, sedap, oh masak sedap ini. Walaupun masak sambal je gini. Sambal melacan dengan tempe goreng, isteri saya lah. Yang dia ikut tu. Sambal melacan dengan tempe goreng, sedapnya hari ni. Sambal melacan tempe goreng, cukup. Kalau dia tak masak, tuan baca SMS, saya baru dapat SMS. Ada seorang bertanya, Ustaz, kenapa isteri saya ni gemuk dempul tapi
perempuan simpanan saya slim. Tuan nampak tak SMS tu? Ada ni kalau nak tuan nak baca. Mana yang set? Oh, kat isteri. So apa ustaz ni awak? Yalah, isteri kamu tu kerana mengandungkan zuriat kamu. Kan, mengandungkan zuriat kamu berapa ramai? Perempuan simpanan kamu tu menyimpan zuriat apa? Satu zuriat tak ada buat nemu. Lepas tu dia slim je. Kan? Ustaz, kenapa isteri aku ni sibuk, aku balik tak dilayan, aku nak kerja pun tak dilayan, tapi orang simpanan aku belum pergi kerja dan dah hello dan sambut, dia layan aku. Ya. Yelah, isteri kamu kan jaga tugas kamu, menjaga anak, masak itu tugas kamu tu, basuh tugas kamu, dia buat semua, sebab tu dia tak sempat layan kamu. Perempuan simpanan tu apa dia buat untuk kamu? Hanya menghabiskan duit kamu. Tengok sedap kan? Panjang SMS tu. Ya. Saya pun buat forward kepada ramai. Thank you. Good. Jadi Jibril alaihissalam, balik pada Jibril alaihissalam tu. Iktibar yang sangat penting tuan-tuan. Dalam dialog Jibril dengan Nabi Muhammad ialah strategi, teknik mendidik manusia ni mesti kita boleh, kita sangat intim dengan dia. Intim lah, boleh peluk tu intim lah kan. Ya. Kalau kita boleh peluk seseorang tu, itu menunjukkan kita sangat akrab. Kita dah biasa, lama kenal, dah biasa bersembang, dah sama fikrah, dah sama cita-cita, hati kita boleh peluk. Walaupun kita kenal lama, fikrah tak sama, tak boleh nak peluk. Ya. Walaupun jadi makmum panjang, tapi fikrah tak sama, imam dengan makmum tak boleh peluk. Fikrah tak sama, kepahaman tak sama, different needs, different perception, dia tak boleh. Ya. Jadi ini nak menggambarkan Jibril dengan Rasulullah mesti sama dia punya objektifnya, misinya, strategi mesti sama. Barulah dia ngam. Ya. Begitulah guru dengan murid. Tak ngam hati guru ni dengan murid, masya-Allah 99% geram. Macam mana nak peluk murid? 1% je sayang. Naik 10%. Bila dapat 5A plus, 5A 10%, tak dapat 100% lagi. Ya. Jadi hati nampak paling penting kan. Ya, hati. So hati kita ni kena berendah diri, tawaduk, tidak sombong, tidak ego, tidak takabur, tidak riak. Lagi rendah hati kita, lagi tinggi darjat kita. Lagi tinggi ego kita, lagi hina kita. Jangan sampai Allah hina kita. Ya. Macam-macam Allah boleh hina kita. Ya. Kita tinggal semayang, Allah hina kita. Kita tak sempat baca Quran, Allah nak hina kita lah tu. Kerana sibuknya ada satu lagu apa tu, budak-budak Endon. Bila bergema apa? Allah. Bergema zuhur, aku sibuk bekerja. Bila bergema azan asar, aku sibuk di jalan raya. Bila bergema azan maghrib, apa tu? Azan maghrib. Macam mana Allah nak menghina manusia yang hatinya keras. Setiap azan waktu tak sempat. Bila bergema azan isya, aku tak sempat baca firman-Mu. Ya Allah, layakkah aku masuk ke syurga-Mu. Jadi jangan sampai hati kita ni menyebabkan Allah hina kita dan hina kita dan hina kita. Ya. Bila Allah hina, hati kita tak sempat sujud, hati kita tak sempat baca firman-Nya, hati kita tak sempat berzikir padanya, hati kita tak sempat bersyukur padanya, hati kita tak sempat mengeluarkan sebagian harta infak di jalan Allah. Asyik infak untuk darjat. Infak, donation kerana darjat. Dapatlah darjat. Tapi infak fi sabilillah, untuk jalan Allah, untuk dakwah, ni yang paling berat. Paling orang payah nak buat. Ya. Tapi alhamdulillah saya dengar ada masyarakat ni, jutawan-jutawan kita ni dah buat masjid, dah buat madrasah di Kampuchea. Tahniah, syukur alhamdulillah. Ya.
Kita sendiri pun sama-sama tiap tahun kita menyumbang. Kita tak dapat pergi pun kita kirim salam, kirim duit untuk korban. Tapi yang penting di Kemboja tu tuan-tuan ialah bangunan fizikal. Sekolah, madrasah. Tak payah lembu-lembu, tak payah. Dia tak perlu lembu. Maksud saya tak perlu apa? Macam saya pergi hari tu ke Darul Ulum. Darul Ulum tu, kampung Darul Ulum tu lebih kurang 40 rumah. Ada madrasah Darul Ulum. Masjid telah dibina oleh Datuk Al-Hafiz Darul Syifa tu, Datuk apa? Harudin Al-Hafiz dengan tim dia buat masjid tu hampir 100,000. Subhanallah. Ada perusahaan tu dibina oleh jutawan, share tim dia. Ada bangunan asrama tu 100,000 oleh jutawan, tim dia, dan bangunan kelas. Jadi kita datang bawa korban 10 ekor, semalam 20 ekor, esok 20 ekor, berapa 40 rumah sampai 60-70 ekor. Itu maksud saya tu, tak perlu sampai berpuluh-puluh ekor untuk satu kampung. Yang penting bagi mereka ialah fizikal pendidikan. Padang dia berlondang. Tidaklah menafikan korban tu penting, tapi prioriti dia. Mungkin kita nak tumpu korban beratus-ratus ekor pun tak apa, tapi bulan-bulan lain kita fokus pada kebajikan aspek lain. Baik, balik pada Jibril AS. Jadi tuan-tuan, Jibril ini ialah membawa mesej teknik mentarbiah manusia. Ya Rasulullah, dia punya tafsiran, ya Rasulullah, kalau kau nak berdakwah pada manusia yang jahil, yang ingkar, yang syirik, yang munafik, yang asi, macam ni cara dia. Peluk bukan 3 kali. Nabi yang mulia 3 kali. Orang yang tak mulia mungkin 100-200 kali, mungkin 1000 kali. Nabi yang mulia pun 3 kali. Itu dari nisbah kan. Tapi ada tafsiran pula nak memberitahu kena banyak kali. Bukan sekali, bukan 2 kali, kena banyak kali. Kita melayani jiwa manusia sehingga dia boleh terima hidayah yang Allah beri, yang Nabi nak sampaikan. InsyaAllah. Jadi begitulah iktibar untuk kita mesti merapati, mendekati seorang kerap kali sehingga dia lunak hati, sehingga dia boleh terima risalah Islam. Baik, mari kita tengok pada konten pula. Baik, sebelum tu tuan-tuan, dalam kitab ni kata, mengapa Nabi takut? Sebab Nabi takut sebab Nabi tak pernah minta untuk jadi Nabi. Sebab tu dia takut. Dia menggeletar tu, sebab aku tak minta, kenapa pergi? Takut. Amanah yang besar, menggigit dia. Yang kedua, dia tak pernah jumpa Jibril, lagi tambah takut. Yang ketiga, tak nampak suara, tak nampak, peluk tapi tak nampak. Nabi pun balik dengan dalam keadaan takut. Zammiluni, selimutkan aku. Beritahu pada Khadijah pun seorang isteri mulia, idola, contoh uswatun hasanah terbaik di dunia ni, sejak sedari Adam sehingga hari kiamat. Khadijah contoh insan solehah. Kalau nak didik isteri macam Khadijah, kaya tapi pemurahnya untuk dakwah. Ada isteri yang kaya, pemurah pada suami, tapi untuk dunia. Tak kena, wahai isteri yang kaya, pemurah pada suami untuk dakwah. Gitu. Kena upah suami. Abang pergi masjid ni, nak RM100 pergi masjid. Agaknya gitulah. Kalau nak teruk sangat kan, dah pujuk tak boleh apa. Abang ni duit minyak pergi masjid ni, hari solat Jumaat, ni RM100 untuk tabung masjid, untuk dakwah. Isteri memang sanggup all out untuk suaminya,
Dalam keadaan dia miskin, dalam keadaan dia kaya, memang itulah fitrah seorang wanita yang Allah dah cipta dia. Wanita yang sangat taat, qanitatin, dia sangat taat pada isteri, pada suaminya. Tapi kalau di isteri tak taat kerana silap suami, tidak mentarbiah, tidak mendidik isterinya, sebab tu isterinya tak boleh jadi taat. Gagal suami kerana gagal memimpin isteri untuk jadi qanitat, wanita-wanita yang taat. Jadi begitulah Dr. Muhammad Said Ramadan mentafsirkan keadaan Rasulullah takut itu kerana dia tak pernah berangan-angan, dia tak pernah pun minta untuk mendapat amanah yang besar ni, tapi Allah beri pada dia, Allah pilih baginda Nabi. Bertambahlah dia susah hati, sebab dia sangat kenal masyarakatnya. Sangat kenal masyarakatnya. Dia rasa tak berupaya, dia rasa berat. Nah, baik. Jadi konten wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Alaqah. Kamu yang baca alaq, alaq tu tak belajar tajwid dah. Alaqah, alaqah, qalqalah kubra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Meletup, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, Iqra ni direct meaningnya ialah membaca. Membaca ni kalau tengok dari dictionary, membaca ni macam-macam cara. Membaca buku, melalui kalimah kita baca, membaca melalui pemerhatian, yang dipanggil study, yang dipanggil survey, research. Jadi Iqra ni maknanya research lah. Ayat pertama Allah minta Nabi buat research. Buat pemerhatian, buat kajian, buat pembacaan, buat penelitian. Tugas besar ni, buat kajian ni. Jadi kita ni, itibar untuk kita mesti selalu buat kajian. Status kita ni, iman kita macam mana, hati kita dah sampai tahap mana, kita lah buat kajian. Kalau orang buat kajian, marah kita, kan? Allah tak suka. Allah tak cadang kita buat kajian hati orang, orang buat kajian hati kita. Kita kaji sendiri. Yang itu Allah perintah. Fasjud waqtarib, sujudlah dan hampirkan diri. Itu kan perintah direct kepada kita. Jadi Iqra maknanya research. Pertama Allah minta Rasulullah melalui Jibril tadi, minta Rasulullah buat kajian. Kajian mengkaji manusia. Mengkaji manusia di sekelilingnya, jauh darinya, mengkaji manusia yang baik, mengkaji manusia yang tak baik, mengkaji manusia biasa, mengkaji manusia yang pemimpin. Sebab tu dakwah Rasulullah sampai kepada amir-amir, para penguasa, orang-orang kafir di seluruh dunia. Rasulullah banyak menghantar surat. Kalau tuan-tuan pernah tengok surat Nabi, apa ayat pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi tulis surat kepada pemimpin Rom, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita buat surat Bismillahirrahmanirrahim dalam takbiran kita? Mau potong gaji kita, kan? Sebab kita anggap Bismillah tu untuk orang Islam je. Padahal Bismillah untuk sejagat, dengan nama Allah yang amat pemurah kepada semua manusia. Wa ima kamu beriman, wa ima kamu kafir, wa ima kamu taat, wa ima kamu maksiat, Bismillahirrahmanirrahim. Allah tetap pemurah wahai manusia. Patut Nabi tulis Bismillahirrahmanirrahim, kepada penguasa-penguasa yang belum memeluk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, Nabi tulis, aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah.
wa inni dan aku Muhammad Rasulullah, aku adalah Rasulullah. Itu ayat pertama. Saya dah tengok 8 surat Nabi. Banyak jual di kedai-kedai. Baru 8 lah, banyak lagi surat. Itulah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak boleh tulis Bismillahirrahmanirrahim kepada acung. Kenapa tak boleh? Sebab mengaji tak habis. Kita lebih terror pada Nabi. Perangai huduh kita kan, kita dah berasa terror, lebih terror pada Nabi. Waktu akal kita merempat-rempat tu, merawang, menyusahkan manusia, ya. Tak boleh ke tulis surat pada Obama Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Aku adalah Perdana Menteri sebuah negara Islam. Aku menyeru kepadamu, marilah buat baik, jangan nyaya dunia ni. Tak berani kita, sebab kita tak ada kuasa, ya. Kuasa umat Islam mesti dikembalikan balik, ya. Caranya tarbiyah dakwah, ya. Iqra, buatlah kajian, bacalah, renungilah dengan nama Tuhanmu, ya. Bila kita buat kajian mesti dengan nama Allah. Bila kita nak bekerja mesti dengan nama Allah. Bila nak makan dengan nama Allah. Dengan nak tidur dengan nama Allah. Dengan berjalan dengan nama Allah, kan? Nak bernikah dengan nama Allah. Nak bersama suami isteri dengan nama Allah. Itu yang Allah ajar kepada kita, ayat pertama. Ya, kita nak bersedekah dengan nama Allah, nak berzakat dengan nama Allah, nak haji dengan nama Allah, nak berdakwah dengan nama Allah. Bismillah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mengapa dengan nama Allah? Sebab dialah mencipta kamu. Mencipta kamu jadi pandai, mencipta kamu jadi kaya, mencipta kamu jadi orang mulia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berilah perkhidmatan dengan nama Allah. Berilah sumbangan dengan nama Allah. Berilah, apa lagi nak beri? Habis dah berilah dengan nama Allah. Sebab apa? Sebab kamu ni mampu berkhidmat kerana Allah cipta kamu. Kamu ni boleh bersedekah, kamu kaya boleh bersedekah sebab Allah beri kamu kaya. Kamu ni boleh menyampaikan ilmu sebab Allah beri kamu ilmu. Kamu ni boleh aku dengar ilmu kerana perintah Allah. Kerana apa? Kerana Allah beri kamu sihat, dapat datang majlis ilmu kerana Allah, ya. Barulah selesai tu dia. Ni kerana itu, kerana ini, kerana banyak kerana bermusuh. Inilah puncanya. Banyak kerana. Masing-masing mempertahankan kerananya sendiri. Kerana timnya, kerana politiknya, bercanggah tidak kerana Allah, ya. Ini punca pertama. Mengapa manusia orang Islam tak boleh bersatu? Arab Saudi kerana minyak, kerana Amerika, habis. Kita pun kerana itu, kerana ni, kerana ni tuan. Kalau saya silap saya minta maaf lah. Saja tengok dia perkataan ni. Kerana tu daripada perkataan qarin. Qarin ni orang, qarin ni syaitan, syaitan nama dia qarin. Dia sentiasa ada pada kita. Iblis, qarin. Ada peluang je tak? Ada peluang je tak? Ada peluang je rembat kita, kan? Jadi jangan banyak sangat kerana satu je. Aku berbelanja kerana Allah, aku mengajar kerana Allah. Itu tujuan ayat ni. Datang masjid kerana Allah, semayang kerana Allah. Kan boleh semayang, kenapa benda lain banyak kerana? Ya. Maka mengapa kerana Allah? Kerana Allah telah mencipta kamu. Bukan kamu saja Allah mencipta dunia ni. Allah mencipta bulan, Allah saja yang mencipta bumi. Batu kerana Allah. Khalaqal insana min 'alaq. Ia mencipta manusia dari sebuku darah. Banyak ayat-ayat dalam Quran ini menceritakan manusia ni, macam mana Allah cipta manusia, kan? Tadi Imam membaca surah Ar-Rahman, kan? Dalam surah Al-Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira.
Surah Al-Insan ayat 2. Apa makna dia? Sungguhnya kami telah aturkan cara mencipta manusia bermula dari air mani yang bercampur dari pati benih lelaki dan benih perempuan, serta kami tetap mengujinya dengan perintah-perintah, dengan kewajipan-kewajipan. Oleh itu maka kami jadikan dia berkeadaan mendengar dan melihat. Kerana mengapa Allah beri telinga? Kerana Allah nak memperdengarkan perintah pada manusia. Mengapa Allah beri mata? Sebab Allah nak beri Quran supaya dia tengok baca. Tengok TV lama, Quran tak pernah. Macam nak selesai masalah ya. Allah mencipta dari air. Dari air pati. Air pati kita panggil mani lah kan. Air pati tu dari mana tuan-tuan? Air pati, saya baca satu buku, tak ingat buku apa, cerita mani ni kan. Tajuknya air pati, mani. Mani ni datang daripada makanan. Makanan tom yam jadi mani. Makan durian A314 jadi mani. Makan sup gearbox jadi mani. Makan nasi jadi mani. Jadi apa yang kita makan, yang kita minum tu ada bahan yang akan jadi mani. Sebab tu diharamkan makanan yang haram, yang mencuri, yang riba, yang rasuah, yang subahat, yang menipu, kan? Sebab dia jadi makanan, dan makanan tu jadi mani. Itu yang kata orang tua kita kata jari darah daging. Barulah saya faham bila saya baca artikel tu, mani tu datang daripada makanan-makanan. Dari teh, dari kopi, dari Milo, dari arak jadi mani. Kalau makanan tu halal, maninya halal. Halal tu mani bersih. Kalau makanan yang haram jadi mani, maninya tu haram, mani kotor, mani tu banyak penyakit, banyak apa ni, banyak maksiat. Belum keluar dah jadi maksiat pada mani. Ya. Sebab tu Syekh Abdul Qadir Jailani, bapak dia ke atuk dia, jalan lapar, jumpa satu kampung dan nampak ada buah apple jatuh, pergi sungai ambil makan. Ya, tuan nak tahu cerita tu kan? Saya pun ingat-ingat lupa ni. Bila makan tu menyesal, dia pun cari tuan dia, minta halal. So apa tuan dia kata, engkau kena jadi pekerja aku ni, kan? Saya nak minta halal tu syarat, ya, bekerjalah. Akhirnya dia berkahwin dengan anak tukang kebun tu. Dapatlah anak Syekh Abdul Qadir Jailani. Tengok, boleh kita minta halal macam tu. Dah lama termakan terminum, cara yang tak bersih, boleh ambil persen rasuah-rasuah berapa juta dah kita ambil. Jangan minta halal kepada rakyat 28 juta. Itu jadi apa itu? Apa tu dapat anak-anak samsing? Waliyazubillah. Ya Allah, waliyazubillah min zalik. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang Allah ajar pada Nabi Ibrahim. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, hablana, anugerahkan kepada kami. Rabbana hablana min azwajina, dari pasangan kami. Azwaj itu bukan isteri, bukan suami, pasangan. Kalau isteri zaujatun, kalau azwaj pasangan, tak kira lah isteri suami, pasangan, kawan, partner tempat kerja, azwaj, pasangan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina, dan anak cucu cicitku, keturunanku. Jauh doa Nabi Ibrahim sampai cucu cicit. Kita doa untuk kita, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah aku nak kaya, ya Allah, amin. Aku saja, takat aku. Nabi Ibrahimnya doa zurriyyatina, zurriyat tu masya-Allah, keturunan sampai berapa ribu generasi sampai hari kiamat. Doa Nabi Ibrahim tu kan, ada doa Nabi Ibrahim yang lain dalam surah Al-Baqarah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak
wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tengok doa ni. Ya Allah, jadikanlah aku, jadikan kami sebagai orang Islam, dan zurriyatina ummatan, zuriat kami jadi satu umat muslimatan lak, menyerah diri padamu. Doa Nabi Ibrahim kan. Sangat penting zuriat ni. Kita zuriat ni langgar lebih kurang, asal kenyang perut, asal segak, asal handsome. Penyakit masyarakat. Ya, pada Allah dah sebut ni satu-satu. Perinci Allah sebut. Allah kata zuriat ni daripada parti-parti makanan. Parti-parti tu parti apa? Bukan parti UMNO, parti PAS, parti makanan tu. Dia punya apa kan? Dia punya apa nak kata parti tu? Apa perkataan lain ni? Baiklah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah, kajilah dan Tuhanmu, bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Kajilah, pelajarilah, taatilah, teruslah semayang, teruslah berzikir, teruslah baca Quran, teruslah berdakwah, teruskanlah makmurkan masjid Allah ni. Wa rabbukal akram. Dan Allah sangat pemurah, Maha Pemurah. Ya, Maha Pemurah. Allazi 'allama bil qalam, yang telah mengajar kamu dengan qalam. Allah mengajar kita dengan qalam. Qalam ni ada orang kata pen. Ada tafsir tu pula qalam itu dengan apa saja material di dunia ni. Ya. Jadi belajar dengan qalam ni ada dua maksud. Satu, dipanggil mempelajari ayat-ayat mangkulat. Mempelajari ayat-ayat yang Allah turunkan daripada Allah, iaitu Al-Quran. Iqra' bil qalam. Allah telah tulis Quran ni. Bacalah, pelajarilah. Yang kedua, pelajari benda-benda yang dipanggil ilmu manzurat, ilmu yang boleh tengok dengan mata. Tengok kereta. Mana ada tulis kereta, perkataan kereta? Tengok orang tahu kereta. Pokok manggis tak ada, Allah tak pernah tulis ini pokok manggis, tak pernah. Tapi semua manusia tahu kata ini pokok manggis, ini durian, ada tulis durian. Tiap pada buah tu ada tulis. Ada tulis duri tak? Tak ada kata duri. Tapi manusia boleh baca dengan melihat. Tengok tahu. Ya? Tengok tahu. Itulah keajaiban Allah bagi ilmu pada kita. Pertama, melalui ilmu yang bertulis, iaitu Al-Quran Al-Karim, atau ayat mangkulat, ayat yang diturunkan dari Lauh Mahfuz ke bumi ini. Yang kedua, ayat manzurat. Ayat ni lah maklumat. Ayat tu maklumat, ayat tu tanda-tanda, ayat tu panggil apa? Ayat. Apa perkataan lagi ayat kan? Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang telah mengajar manusia dengan apa yang dia tak tahu, melalui membaca, melalui mengkaji, melalui pemerhatian, melalui pembacaan, melalui perbincangan. Itulah tuan-tuan yang saya sempat untuk berbicara tajuk sirah kita hari ini, permulaan wahyu. Dan saya nak buat kesimpulan bahawa Allah telah menurunkan agama Islam kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW. Ya, ada satu buku yang membimbing kita, Mazayani Intimat Islam. Mungkin saya tak dapat kupas pagi ni. Buku ni sangat cantik, sangat serasi dengan kita, sangat perlu kita baca. Buku ini mengupaskan apa maksud kita beriman pada Allah, apa maksud kita Muslim di sudut akhlak, apa maksud kita Muslim di sudut keluarga. Dan kemudian ada dua bahagian. Bahagian kedua, sudahkah kita dapat yakin bahawa Islam ini agama yang the best, practical, sesuai pada semua manusia. Ada buku ni. Nanti buku isi dia menarik. Kita boleh baca.
Ada masa ni kita cuba kupas isi kandungan buku tu. Saya nak ambil sikit daripada buku ni. Sudahkah kita sudah sampai tahap yakin kepada agama kita yang Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad dengan ayat pertama tadi, dengan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Adakah kita masih ragu-ragu? Ya, kalau ragu-ragu ni macam mana ni? Layak ke masuk syurga? Macam tu. Layakkah aku masuk syurga? Kita yakin ke masih ragu-ragu? Jawapannya layak ke kita masuk syurga? Kan? Jadi kita nak pastikan layak masuk syurga, kita mesti yakin agama kita. Layak masuk syurga, kita mesti yakin pada kitab kita Al-Quran. Kita pun masih syak wasangka Quran dah 1400, tapi kita banyak universiti, lagi banyak lagi ragu-ragu pada Quran. Layak kita masuk syurga? Sama nasyid tadi lah, budak-budak tu. Budak apa? Tega nama nasyid. Bergema subuh aku berselimut, bergema zuhur aku sibuk bekerja, bergema azan asar aku sibuk mengumpul dunia, bergema maghrib aku sibuk di jalan raya, bergema isyak aku sibuk tak sempat baca firman-Mu. Macam mana? Layak ke aku masuk syurga-Mu ya Allah? Budak kecil tanya, kita tak pernah tanya. Ini Iqra ni, buat kajian pada diri kita, ya. Oleh sebab tu tuan-tuan, kita mestilah meletakkan Al-Quran tu sumber yang paling layak, sumber yang paling hak, paling asasi, paling dominan. Jangan sampai kita kata hudud tak layak, hudud tak sesuai. Saya pernah jumpa dengan seorang lawyer itu di sebuah chalet. Saya bawa budak-budak kursus. Ada masa saya rehat-rehat kat kantin tu. Chalet tu ada kantin. Dia pun tengah minum dengan keluarga. Dah habis minum, saya pun celak sembang-sembang. Dia seorang lawyer, pengajian Islam UKM. Kata bengong lawyer ni. Dia kata, dia lah buka cerita, saya tak cerita pun. Dia buka cerita, Tuan Haji rasa hududnya sesuai pun. Saya rasa memang tak sesuai kat Malaysia. Allah kata, belajar syariah, lawyer, patut rakyat bengong. Mu dalam hati kata lah, mu bengong, teruk mu ngaji agama ni. Dalam hati saya kata, puas dia cakap, dia bedal segala-gala hudud ni. Saya pun minta izin cakap, Tuan boleh saya cakap sikit? Dia muda lagi, ingat dalam anak pun baru darjah 1. Saya atuk lah kan, bayar dia cucu. Beranilah minta stop kejap Tuan, di Malaysia ni kalau bunuh balas apa Tuan? Bunuh lagi. Okey. Kalau saya orang Islam bunuh acung kafir, apa hukuman pada saya? Kena bunuh lah. Kalau acung bunuh saya, apa hukumannya? Kena bunuh lah. Bukan itu hudud ke? Sentak dia. Tadi dia kata ya hudud tak sesuai. Jadi hudud orang lain terima tuan-tuan. Yang tak terima kita mengaji Quran tak faham ni. Ya. Kita yang pikul Yasin kulu kile ni yang menolak hudud. Yasin tiap malam Jumaat, faham tak lagi? Menolak nombor 1. Tak faham menolak, kan? Hudud ni banyak, ada kisas kan, ada diyat, ada apa lagi? Ada ta'zir, kan? Ta'zir ni hukuman yang Allah tak sebut dalam Quran. Mengapa Allah tak sebut? Biarlah kamu fikir, Allah dah bagi ilmu, bagi akal cerdik. Dunia ni banyak ilmu lah fikir, kan? Allah nak bagi kita kreativiti, sebab tu Allah tak sebut. Contohnya ta'zir, pengedar dada sekian-sekian kilogram, sekian gram kena gantung. Ada sebut dalam Quran? Tak ada. Itu bukan hudud ke? Hudud lah tu, di bawah ta'zir. Habis yang awak kata tak sesuai tu, saya nak geram ni tu. Jadi ta'zir yang paling banyak. Al-fitnatu asyaddul minal qatl. Fitnah itu lebih teruk, lebih dahsyat daripada bunuh. Allah tak sebut hukum fitnah tu macam mana. Dia masuk kategori ta'zir. Ta'zir ni boleh sampai hukum pancung. Paling maksimum pancung, paling rendah nasihat. Itulah ta'zir. Tengok situasi. Kalau dah semua fitnah, masjid pun fitnah, kedai pun fitnah, sampai parlimen fitnah, teruk penyakit, jadi beres. Ni hukum gantung. Barulah senyap tak boleh fitnah, kan? Tapi kalau seorang sakit je tak payahlah nasihat haji, malulah haji, dah pergi haji tak tahu, jangan fitnah orang. Itu nasihat, kan? Itu ta'zir.
Kan? Trafik light. Mengapa trafik light? Sebab nak jaga keselamatan, jaga harta, jaga nyawa. Itulah tujuan hudud. Pasang trafik light, langgar lampu merah, langgar, tangkap polis, kena pound RM300. Itulah takzir, itulah hudud. Apa yang sangat hudud? Yang kita melenting dari sebelum merdeka sampai nak pencen ni, sampai nak meninggal lah ni, menentang hudud. Apa ceritanya? Apa masalahnya? Rupanya masalahnya hanya orang berzinah nak kena gejar. Itulah masalahnya. Sebab apa? Sebab yang kata tak boleh tu kaki berzina. Agaknya lah. Agaknya, saya tak kata dia. Agaknya. Boleh buat kajian. Mengapa orang tak nak? Sebab program berzina berleluasa jadi income negara. Itu puncanya. Pula hudud tak sesuai. Jadi tuan-tuan, janganlah kita sembahyang subuh, sembahyang zuhur, asar ni, baca yasin tiap wala jemaat, kita orang pertama kat tangan, hudud tak sesuai. Habis kalau orang kafir berzina, orang Islam, macam mana nak hukum? Hukumnya takzir. Takzir itu boleh sampai pancung. Itulah takzir. Paling rendah nasihat. Tengok suasana muslihatnya. Ya, takzir. Takzir itu untuk kita berkreativiti untuk menentukan dasar hukum yang semasa. Dan dia boleh masuk. Ini tak sesuai lah sebab orang dah aman semua. Kan? Mencuri potong tangan. Habis orang kafir mencuri potong tangan tak? Potong tangan ataupun takzir. Kalau tak nak potong tangan, masuk takzir. Takzir tu bukan potong tangan saja, boleh bunuh. You nak mana? Nak potong ke nak bunuh? Itu takzir. Takzir yang paling rendah ialah nasihat. Nasihat mungkin dengan penjara 2-3 hari, dengan pound, dengan denda, itu nasihat juga, kan? Jadi marilah kita buka minda kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Insyaallah. Akhirnya untuk amalan kita tuan-tuan, saya nak sikit last tuan. Allah akan cantik dah tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum. Tunaikanlah zakat untuk jasad kamu, darah kamu, jantung kamu, denyutan minda, dan jantung kamu. Biqauli la ilaha illallah. Tunaikanlah zakat untuk badan kamu, untuk jantung kamu, darah kamu. Apa dia zakat tu? La ilaha illallah. Rupanya la ilaha illallah ni untuk charging lah tuan kan. Kalau handset dia charging, charge kita punya darah kita, jantung kita, minda kita, supaya semua gelonjak pada Allah SWT. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Marilah kita tunaikan zakat. Bukan zakat harta kita keluar zakat, badan kita perlu zakat. Apa zakat untuk badan kita? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. آمين آمين. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من عبادك أهل الجنة. اللهم اجعلنا من عبادك من أهل الجنة يا الله. اللهم ادخلنا الجنة وقنا عذاب النار. اللهم ادخلنا الجنة وقنا عذاب النار.
اللهم أدخلنا الجنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.